Waktu awal kahwin pun romantik Ustaz. Habis tu bila dia start berubah? Dia start berubah sebab dia kenal satu perempuan dekat kelas pengajian Ustaz Asma. Ustaz, astagfirullahalazim. Ustaz Asma juga yang kena tahu. Ustazah Asma juga yang kena nah. Ada sejak tu yang dia berubah sangat. Itulah nama dia, manusia boleh berbolak-balik hati. Yang kedua, selama aku kahwin dengan dia, apa yang aku buat pada dia? Apa pendidikan aku pada dia? Apa yang kita didik, itulah yang kita dapat. Kita tak pernah didik isteri kita, tiba-tiba dia nak jadi hormat pada kita, macam mana? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna, kata Allah. Awal-awal Allah sebut dalam Quran tentang isteri, Allah kata mana-mana perempuan, mana-mana isteri yang kamu takut dia berlaku nusyuz pada kamu, nombor satu, suami apa kena buat? Fa'izuhunna, tolong ajari isteri kamu, tolong nasihati isteri kamu. Soalan dia, berapa banyak suami-suami nasihat isteri? Tahulah tuan-tuan, ustaz kita ni nasihat ke tidak? Ustaz Azmak ni sekali ustaz nasihat, berbelah-belah nasihat yang sampai tuan-tuan, berdas-das tembakan dia datang tuan-tuan. Baik aku diam lantak je lah. Sebab itu kadang-kadang suami dia malas nak menasihati. Payah ustaz, dia lagi pada cakap dengan saya ustaz, buat letih saya je. Akhirnya akan sampai satu tahap meletup. Sebab itu kita sebagai suami nasihat. Walaupun suami di sini adalah 8 orang tuan-tuan. Yang lain semua isteri belakang tu, di luar ramai lagi suami tu. Sebagai suami tetap kena nasihat, kena ajar. Begitu juga dengan akak-akak. Walaupun kita sebagai isteri, apalah hak saya ustaz nak cakap pada suami saya, dia tampaknya saya ustaz. Kita kena pandai, kita kena bijak macam mana nak nasihat suami. Suami kalau nak nasihat, tak payah tinggi suara, tak payah. Abang ni apa nak jadi awak ni? Sudah. Start motor keluar rumah orang tua tu. Aku kalau duduk sini kan terbakar rumah ni kan. Dia orang perempuan nak nasihat slow, tak payah tinggi, setengah orang nasihat. Allah garang. Sebab tu tuan-tuan, dengar suara Ustazah Asma tu sampai dalam hati tuan-tuan. Sebab dia guna suara yang elok. Apa nak jadi pada kita tuan-tuan? Cuba dia garang, apa nak jadi pada kita tuan? Lari macam tu, dengan rela-rela pun lari. Tak nak pun jaga kata dia. Dia pun nak takut. Nasihat ni tuan-tuan biar sampai ke dalam hati. Sebab tu berpunca daripada hati kita. Macam mana nak ubah suami aku ni? Selain daripada nasihat, kena mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak isteri, ajak suami dengan jalan bijak. Jalan bijak tu apa? Ni handphone yang kita pegang ni tuan-tuan, nama dia smartphone. Telefon pintar, smartphone. Lawan dia telefon bodoh ni. Orang panggil smartphone, kita panggil hikmah, bijak. Smartphone, smart payment, smart learning, sekarang semua smart. Smart parking, semua bijak. Teknologi smart, kaedah smart, Allah dah sebut lama dalam Quran. Turun pada kita 1400 tahun yang lepas tentang smart, pembelajaran yang smart, pembelajaran yang bijak. Hari ni tuan-tuan, smart banking, semua smart. Padahal Allah Ta'ala sebut lama dah tuan-tuan, smart dalam Quran. Bijak dalam Quran tu lama dah. Bagaimana kita? Saya sebagai seorang penceramah, saya kena smart. Cuma orang Melayu faham smart tu segak. Bukan. Smart lain, segak lain, handsome lain, rohaksen lain. Rohaksen mana pula ustaz ni? Tu cerita labu-labi. Bila Haji Bakhir masuk dalam kedai kan, budak dia ketawakan dia. Kau ketawakan aku amat, kata dia. Tidak Tuan Haji, budak-budak cakap Tuan Haji handsome macam Rock Haksem. Muka aku macam Rock Haksem. Tu labu-labi tu tuan. Kita hari ni faham smart tu segak cantik. Tidak, smart tu bijak. Bijak.
Bila kita cakap dengan budak-budak, apa nak buat? Smart. Okey adik-adik, kita baca doa sama-sama. Rabbana itu smart. Okey adik-adik, satu-satu. Saya sayang Allah. Itu untuk budak-budak. Jangan buat pada orang tua. Okey akak-akak, satu-satu. Kak Leha buat, Kak Nak buat, Abang Bidin buat. Sayang semuanya. Rasa menyesal pula aku datang pagi ni tuan-tuan. Sebab itu manusia sekarang dia tak smart. Begitulah kita dengan isteri kita, smart. Nak mengajar dia kena smart, bijak. Nak nasihat suami pun kena masa dia yang betul, kena caranya yang betul. Kadang-kadang terpaksa puji. Abang, kalau abang trim misai abang tu cantik bang. Cantik sangat, nampak macam muda bang. Tiap-tiap hari dia trim tuan-tuan. Abang kalau abang potong rambut cantik bang. Memang nampak handsome tau. Macam telinga abang tu lain daripada yang lain tau. Lain tak mana pula tuan-tuan. Masalah kita hari ni tak ada langsung satu bentuk pendidikan yang bijak. Kita nak salahkan saja. Awak tak faham ke? Awak tak perasan ke telinga awak tu pelik daripada yang lain? Itu pun saya nak kat awak tau. Lama-lama dia potong telinga dia tau. Pasal apa? Pasal kita menggunakan keburukan dia untuk menjatuhkan dia. Kita tak nampak ada kebaikan pada isteri, ada kebaikan pada suami yang sepatutnya. Benda tu yang kita upkan. Barulah boleh berubah dia. Abang, semalam abang karaoke tu sedap bang. Saya tak sangka bang. Ingat suara siapa tu, tengok suara abang. Abang cuba abang bang. Nanti sembahyang maghrib kita kat rumah dah lah bang. Nak pergi sana kena tembak-tembak al-payah kata dia. Abang sembahyang kat rumah abang bang. Sinar rakam. Ish, mana ada kamu. Yalah nak masuk WhatsApp group. Abang azan dulu. Abang azan lah bang. Dia suka tuan. Lama-lama esok tuan-tuan jadi Bilal dia. Bila tuan-tuan viralkan azan dia. Masalah kita sekarang, kita tak nampak kelebihan pasangan kita. Kita duk nampak keburukan dan kita duk polish keburukan. Lama-lama keburukan tadi bersinar, melekat naik ke atas. Cubalah kita polish kebaikan, gilap kebaikan, dia akan nampak seronok. Yang ketiga, bila kita jumpa pasangan kita, tak tahu nak kata apa Ustaz, dengan panah baran lah apa Ustaz, tahu lah. Yang tu nak buat macam mana? Ketentuan Tuhan. Tu baru mari ketiga. Waktu bertunang bagus Ustaz. Waktu awal kahwin pun romantik Ustaz. Habis tu bila dia start berubah? Dia start berubah sebab dia kenal satu perempuan dekat kelas pengajian Ustaz Asma Ustaz. Astagfirullahalazim. Ustaz Asma juga yang kena tahu. Ustazah Asma juga yang kena dah. Ada sejak tu yang dia berubah sangat. Itulah nama dia manusia boleh berbolak-balik hati. Boleh berbolak-balik makcik oi. Akak-akak oi. Kita tak sebab tu kita doa ya muqallibal qulub tu, tsabbit qulubana. Kita doa yang tu. Sebab manusia ni boleh berubah. Dulu Ustaz, isteri saya baik Ustaz. Sekarang dengan mak saya dia tak hormat. Dengan anak-anak saya pun dia tak peduli Ustaz. Sejak apa? Sejak dia masuk MLM. Dia pergi seminar sana, kursus sana, motivasi sana Ustaz. Dia tinggalkan kami Ustaz. Yang ni banyak saya jumpa. Dia nak cari golden lah, dia nak cari diamond lah, apa semua lah. Rumah tangga dia tuan-tuan tinggal habis. Dia boleh dapat diamond, dia boleh dapat kedudukan diamond lah, gold lah, apalah, kereta lah, tapi dia kehilangan anak dan suami. Dah hilang baru jumpa saya. Nak buat macam mana Ustaz? Saya tapi kerja lah balik. Saya kata nak berniaga tak salah, nak bantu suami tak salah, tapi bila akak dah melampau, suami pedang, anak-anak pedang, akhirnya jadi apa rumah tangga akak? Akak berjaya dalam kerjaya, tapi akak akan gagal dalam rumah tangga. Sebab tu ada limit dia akak. Manusia ni kadang-kadang berubah. Suami kita dulu tegak, sadar sangat. Sekarang sudah tuan-tuan. Lain macam pula abang sekarang ni. Ya Allah panasnya, tak ada aircon ke? Kata dia. Dia boleh berubah suami tuan-tuan. Daripada seorang yang penyantun, sekarang panah baran.
Apa sebab jadi macam itu? Kita tak tahu Ustaz. Jenuh mengubat. Jenuh mengubat Ustaz. Jumpa Ustaz, jumpa bomoh, jumpa macam nak bagi lembut hati suami saya Ustaz. Sebab tu kadang-kadang itu adalah ujian daripada Allah. Kena sabar banyak-banyak. Buat macam mana tuan-tuan? Sabar. Kadang-kadang sakit hati kita. Memang hari ni kadang-kadang yang tak kahwin lagi seronok pada yang kahwin. Sampai timbul perkataan, kau lain lah, kau tak ada laki, happy kau. Aku, letih kau. Yang makcik tu pula, makcik ni seorang, tak ada suami Ustaz. Tolonglah cari seorang tu makcik Ustaz. Kawan makcik tu 3 suami, merasa 3 suami dia Ustaz. Saya kata dekat dia, akak ingat seronok ke kahwin kak? Ingat seronok ke kahwin kak? Kalau kak tak kuat iman, Allah ni Ramadan dah dekat. Akak-akak tak bangun sahur, agak-agak rumah tu jadi apa? Kalau isteri tak bangun sahur, agak-agak rumah tu jadi apa? Gelap. Tapi dengan sebab isteri bangun berpuluh-puluh tahun, mak dia bangun, anak dia bangun, suami bangun. Kalaulah isteri tidur awal bulan Ramadan, agak-agak je isteri lah yang paling lewat tidur dan paling awal bangun. Pukul 4 dah bangun dah, pompang di dapur nu bersilat. La ilaha illallah. Sampai dah buka puasa pun suami masih tanya lagi, sambal mana? Orang dah azan, suami dia tanya benda yang tak ada, sambal mana? Terlupalah bang. Aku tanya sambal di mana? Agak-agak nak buat apa? Buat tak sambal dia? Tetap pergi tumbuk sambal. Tinggalkan kurma, tinggalkan air, tinggalkan nasi. Untuk suami tetap ditumbuk sambal. Padahal orang sedang azan dah masuk buka dah. Air mata ni jatuhlah lesung. Mak. Dia ingat dia seorang puasa. Abang-abang kena ingat, dia membayangkan muka abang dalam lesung batu. Itu yang lagi laju turun. Jadi manusia ni tuan-tuan, subhanallah, manusia ni dia boleh berubah. Dan perubahan tu kita kena ingat, dia adalah ujian daripada Allah. Sabar banyak-banyak. Yang terakhir tuan-tuan, suami kita, isteri kita masalah besar, aku tak tahu lah macam mana ni. Ada jalan penyelesaian dia. Setiap sesuatu ada jalan penyelesaian. Carilah jalan penyelesaian dia. Selagi mana kita hidup, ada jalan penyelesaian. Kita bukan mati lagi. Yang kita nak serah, pulanglah, ikutlah. Elok pula masa tu keluar Ustaz Kazim, kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Pasal hujan balik. Ada jalan penyelesaian. Pergilah mengadu pada orang yang boleh selesaikan. Kadang-kadang akak-akak mengadu pada silat tempat, mengadu pada ustaz. Ustaz tu gatal pula, macam ni lah, awak minta cerai pada dia, habis dah kita on. Jahat betul ustaz ni tuan-tuan. Mengadulah pada tempat yang boleh menyelesaikan masalah, bukan pada kawan-kawan yang akan menambahkan masalah kita. Sebab itu Islam dia membenarkan kepada kita bercerai. Buat apa akak hidup tak pernah nampak ceria langsung? Tak pernah ceria pasal masalah besar di rumah. Orang lain datang kuliah ni seronok, dia masak. Orang lain dengar ceramah ketawa, dia diam je. Kenapa kau ada masalah? Apa kau? Aku ingat kat laki aku, kata dia. Ni balik nanti ni nak masak apa pula dekat dia ni? Kenapa hidup akak tak ceria padahal masa anak dara hari tu punya ceria? Kenapa masa kahwin sekarang ni masam je? Padahal masa belum kahwin hari tu manis je. Sepatutnya lepas kahwin lagi manis dan ceria. Suami duk tunggu dah dalam kereta. Tak manis macam mana? Husband tunggu. Dia lari. Nampak tak? Seronok tak kalau suami tunggu tu, suami duk tunggu kita. Elok kita sampai dia keluar buka pintu. Oh, seronoknya. Pum. Dia tinggal kita lah kereta, dia pergi minum kopi pula. Tak guna punya jantan ni kata.
Kita akan rasa seronok kalau ada satu benda yang menggembirakan kita. Tapi Pak Syebah lepas kahwin ni tak gembira langsung. Balik ke rumah mak metus. Dengan balik rumah mak sepatah je cakap. Mak tanya, kamu sihat Man? Boleh lah mak. Anak mana? Ada di rumah. Bini tak ikut? Tahu dia. Ada masalah tak? Bini kamu tak ikut ke Man? Tahu dia. Ngajak pun tak nak. Itulah mak cakap, jangan ambil kamu nak juga. Benda dah lepas mak. Yang mana? Nampak tak ceria langsung? Orang kahwin ni mawaddah warahmah tadi. Tu yang kata kahwin tu. Mawaddah tu apa? Rindu, suka, cinta. Tengah duk mengaji ni pun suami duk rindu ni. Hai, buat betul. Dalam dengar ceramah suami SMS. Aku buat betul. Dengar ceramah. Hari ni siapa? Ustaz Kazim. Best tak? Ngantuk. Seronoknya. Itu nama dia mawaddah. Ingat kat abang tak? Ingat sangat. Abang pun. Tu seronok. Suami nak balik seronok. Suami nak pergi kerja tak seronok. Kalau suami tak kerja, macam mana nak cari rezeki? Seronoklah juga. Okey, warahmah tu apa? Hamka kata dalam tafsir dia, kasih sayang, belah kasih. Bila dah mari tua, dia datang rahmah. Bila muda macam akak-akak ni, mawaddah. Bila tua macam saya, rahmah. Rahmah tu apa? Kasihan belas. Cuba tanya pada pak cik. Pak cik, saya jumpa satu pak cik, isteri dia sakit lama lah. Saya kata, abang, berapa puluh tahun dah isteri sakit? Ada 15 tahun, 15 tahun. Abang duduk belah dia. Abang tak mau kahwin lain? Saya tanya dia, saja usik dia. Tak mau Ustaz, kesian. Saya kesian kat isteri saya. Tu nama dia rahmah. Cuba tanya bapak. Bapak tak nak ikut anak, tak nak ikut isteri pergi ke Putrajaya. Isteri seorang, tengok anak bersalin. Cuba tanya isteri tu, mak, duduklah lama sikit. Baru seminggu mak dah nak balik. Bapak kamu tu macam mana? Kesian orang tua tu. Nak masak pun tak pandai. Nak buka dapur gas pun tak pandai. Kesian bapak kamu. Nampak tak? Itu nama dia rahmah. Benda ini akan sampai pada pasangan yang bahagia. Sampai pada satu tahap, daripada mawaddah, dia tukar kepada perasaan warahmah. Yang ni yang Allah sebut. Kalau dah mawaddah dah tak ada, warahmah dah tak ada, kenapa takut untuk minta cerai? Kenapa takut untuk dapat status J, status D? D ni duda, bukan dajjal. Kadang-kadang akak-akak ni takut nak dapat status janda. Seksa pun seksa lah. Kena pukul pun kena pukul lah. Jadi jangan janda. Nanti malu kat office. Kamu tak pandai jaga lelaki. Daripada mata duk lebam. Aku kahwin dengan dia bukan untuk dipukul. Aku kahwin dengan dia bukan untuk dimaki. Aku kahwin dengan dia bukan untuk diterajang. Aku kahwin dengan dia bukan untuk susah. Aku nak seronok dengan dia. Tapi hari ini, carta kehidupan aku yang menyusahkan lagi banyak daripada menggembirakan. Baik aku keluar daripada perkahwinan ni. Sebab ramai orang yang keluar daripada perkahwinan yang pertama, dia jumpa perkahwinan yang kedua lagi bahagia. Sebab tu tuan-tuan, berani-beranilah melepaskan sesuatu. Kalau dah buruk, kalau dah tak elok, minta lepas. Jangan jadi penakut. Ulang balik. Berani-beranilah melepaskan sesuatu. Jangan melepaskan kentut sudah. Wallahu a'lam tuan-tuan.